Salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya, janji tinggal janji. Inilah kerajaan Perikatan Nasional, yang mana kita tahu bahawa pada hari Isnin ini sidang parlimen tidak dapat berlangsung. Dan kita tahu juga janji-janjinya speaker dan juga Menteri Undang-Undang kepada Blok Pembangkang berkenaan dengan soalan yang ditanya, yaitu akan dijawab pada hari Isnin ini. Bagaimana nak jawab kalau sidang parlimen pun tak buka pada hari Isnin? Ini adalah satu contoh yang dipertontonkan kepada kita rakyat bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini dilihat seolah-olah menipu rakyat, membohong rakyat, memutar balik apa yang mereka perkatakan, dan mereka berselindung di sebalik kuasa yang mereka dapat hari ini. Ini adalah sesuatu yang amat mengecewakan kita rakyat berkenaan dengan mereka yang memerintah sebagai kerajaan yang ada hari ini. Dan ini adalah tidak menguntungkan kita. Ini adalah sesuatu yang amat merugikan. Kalau MP Pembangkang itu yang dilantik oleh rakyat, seperti mana mereka yang menjadi menteri itu juga, cuba mereka tolak dalihkan dengan isu-isu yang sepatutnya mereka harus perjelaskan, kerana ini adalah isu yang sangat penting dalam negara, sepatutnya dibahaskan dalam sidang parlimen, tetapi mereka cuba bertolak dalih, mengatakan pada hari Isnin, dan akhirnya mereka tangguhkan pula. Ini adalah satu perkara yang amat mengelirukan rakyat. Ini kita lihat contoh-contohnya. Pemimpin yang sama-sama dilantik, seperti mana yang saya perkatakan tadi, cuba mereka tolak dalihkan, apalagi kita rakyat ini. So, kita tahu, kalau beginilah sifat pemimpin yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, so apalagi yang kita nak tunggu pada PRU ke-15 nanti. Patutnya kita tendang orang-orang yang seperti ini, karena mereka ini pandai bercakap dan membohongi rakyat. Kita tahu juga, hari ini, saya baca di media sosial, yaitu di Astro yang saya baca, surat Istana bocor, pemuda PAS akan buat laporan polis. Ini lagi satu kenyataan yang terkini. Ini adalah satu contoh juga yang mana kerajaan ini sebelum ini sudah dilihat oleh rakyat sebagai kerajaan gagal dan juga menderhaka titah yang di-Pertuan Agong. Yang ini pula kenyataan membuat laporan polis berkenaan dengan isu surat bocor daripada pihak istana. Ini kalau bukan menderhaka apa lagi? Surat bocor daripada pihak istana, bukannya orang biasa ni yang keluarkan surat, orang istana lah. Tetapi pada saya, surat ini nak bocor ke tidak, itu tidak isunya. Saya lihat pemuda PAS ini perlu belajar dengan orang-orang yang kerja sebagai penjawat awam. Tidak perlu mendabik dada sebagai MP yang mana kalau kita tidak ada pengalaman bekerja sebagai penjawat awam dan cuba untuk menyusahkan penjawat awam, pada pandangan saya sia-sia. Jadi dia tidak perlu bertindak seperti ini. Sepatutnya mikir ke depan, kerana kita tahu ini kan surat daripada pihak istana. Yang selama ni audio yang keluar bocor sana bocor sini, itu lagi susah untuk nak dibocorkan. Kenapa boleh bocor? Ini surat saja, senang saja, simple. So, ini adalah, kalau dia nak buat laporan polis, terserah, itu hak dia. Tapi kita tahu juga, umpamanya kes Datuk Seri Najib dahulu, kes emailnya bocor apa semua. Ini adalah satu yang kita menggunakan sistem orang lain. Sebab itulah saya perkatakan, pemimpin PAS ni banyak perlu belajar lagi tentang teknologi. Jangan asyik duduk di bawah tempurung. Jadi apabila mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini, seolah-olah kamu sudah mencabar penjawat awam, kerana surat istana bocor, pemuda PAS akan buat laporan. Ini adalah mereka yang bekerja di istana. Mereka ini adalah penjawat awam. So, kalau bukan namanya menderhaka, apa lagi? Tapi saya tak nak pergi banyak ke isu itu, kerana isu yang saya nak fokus adalah berkenaan dengan kerajaan Perikatan Nasional ini. Inilah pemimpin yang kita lihat hari ini, yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, yaitu Perdana Menterinya pun kita tahu bahawa sikapnya untuk kekal berkuasa ini, dan menteri-menteri yang ada yang bertindak sebagai pendokong ataupun pendorong Perdana Menteri ini untuk bertahan ni, kita pun tidak tahu apakah majoritinya cukup atau tidak. Dan apabila Perdana Menteri berdegil seperti ini sebenarnya akan menyusahkan kita rakyat, kerana
apabila berlaku perkara seperti ini, pelabur takut kita punya nilai mata wang ataupun kita punya ekonomi ini drop, ini akan menyusahkan kita rakyat, iaitu harga barang akan melambung tinggi dan berbagai-bagai isu lagi. Ini melibatkan ekonomi, melibatkan kita punya kestabilan dalam negara ini. Ini bukan mereka pemimpin yang gila ataupun yang rakus dengan kuasa yang tidak mau meletak jawatan apabila melakukan kesalahan ini. Yang akan rasakan kepahitan ini adalah kita rakyat, kerana kita rakyat ini pendapatan di bawah 2.000, 3.000 ke bawah. Tetapi mereka ini berpuluh-puluh ribu, harga minyak nak naik sampai RM50 1 kilo pun tak apa. Harga beras yang mereka makan harga 500 1 kilo pun tak apa. Kerana mereka ada duit yang mana mereka ini menjawat jawatan jadi menteri, GLC. Saya tak nak ceritalah yang mereka rompak daripada projek-projek tender-tender 10% mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang amat menyusahkan rakyat, yang mana kalau kerajaan ini terbentuk ini menteri ataupun Perdana Menteri tidak bersikap terbuka dan tidak mahu menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu dan berundur, maka perkara ini akan berlanjutan dan pandemik yang melanda negara kita ini akan berterusan menjadi bertambah parah. Ini adalah hakikat, kerana kita tahu rakyat hari-hari dah memberontak, tetapi rakyat bertahan kerana rakyat masih ketakutan dengan pandemik yang ada. Tapi separuh daripada rakyat sudah tidak dapat menahan diri, yaitu kita lihat yang semalam berlaku juga, yaitu demonstrasi di Kuala Lumpur, di dataran Merdeka. Ini adalah sesuatu yang kita rakyat lihat hari ini, bahawa suara rakyat itu boleh menjatuhkan kerajaan jika kerajaan itu bertindak dilihat oleh rakyat sebagai kerajaan yang agak zalim kepada rakyat. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak baik, dan Perdana Menteri sepatutnya mengundur diri ataupun serah balik kepada PH, kerana mandat itu mandat PH. Dan kita tahu kerajaan ini terbentuk daripada hasil pengkhianatan dan mereka-mereka yang menjadi pemimpin yang dilihat oleh rakyat sebagai rata-ratanya mengkhianat. Dan kita tahu bahawa Parti UMNO adalah parti yang kalah, yang mana ditolak oleh rakyat bersama dengan Barisan Nasional yang lalu. Begitu juga Parti PAS ditolak juga oleh rakyat. Ini adalah parti yang kalah. Dan juga Sikitul ataupun geng-geng daripada MP yaitu Azmin Ali pun, yang berapa belas orang daripada PKR itu pun, ini adalah mereka yang juga bermasalah, serta Bersatu Sendiri yang keluar ni, yang mana berpecah lagi, iaitu pergi ke Pejuang, pergi ke Muda dan Bebas. Ini juga memberi impak. Dan kita harus ingat, GPS yang ada pun mereka hanya nakkan kuasa kerana mereka inginkan kekuasaan mereka di Sarawak dengan peruntukan apabila mereka bergabung dengan kerajaan yang ada ni. Itu saja. Sebab itu GPS pun, waktu PH memerintah, mereka nak menyokong PH. Ini adalah satu politik. Jangan kita lupa bahawa mereka yang ada dalam kerajaan hari ini adalah satu parti yang gabungan bersekongkol untuk mereka nak kekal dapatkan kuasa, tetapi kepada rakyat tidak memberi faedah sama sekali. So kerajaan ini patut dibubarkan dan Perdana Menteri letak saja jawatan dan serah kepada Yang di-Pertuan Agong, ataupun beri balik mandat itu kepada PH, karena itu adalah hak yang sepatutnya memerintah pada hari ini. Tetapi mungkin kerana kuasa Tuhan nak pertunjukkan bahawa inilah mereka-mereka ini, maka mereka rampas kuasa ini dan mereka memerintah hari ini dan akhirnya gagal dan juga dilihat menderhaka, dan satu persatu mereka sendiri bongkarkan keburukan kerajaan mereka sendiri. Dipertontonkan kepada rakyat dan seluruh dunia bahawa inilah kerajaan Perikatan Nasional yang kami bentuk daripada hasil pengkhianatan, dan kita rakyat rasa kepedihan, kesakitan, yang mana hari ini kes melonjak-lonjak, kematian meningkat. Mereka bersukaria, boleh pergi makan durian, boleh pergi honeymoon, boleh pergi ke luar negeri, boleh pergi ke mana-mana. Rakyat dikurung
berbulan-bulan dan bertahun demi tembolok mereka untuk kekal terus di Putrajaya memerintah dengan cara apapun. Yang penting mereka tidak mau jatuh, kerana apabila mereka jatuh, mereka akan dinilai oleh rakyat semula dan mereka mungkin akan dihumban. Inilah hakikatnya. So, sekian dulu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini, dan saya harap pencerahan ini memberi sedikit manfaat kepada kawan-kawan ataupun teman-teman di luar sana, dan thank you.